Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini kita bertemu membincangkan 30 bisikan hati isteri dan kita sudah masuk kepada bisikan yang ke-13. Apa bisikan yang ke-13? Dengar tuan-tuan, dengar. Suamiku, janganlah engkau membohongi aku. Bohong. Ini satu lagi sifat tuan-tuan dan puan. Bohong. Kadang-kadang kita katakan berbohong ni biasanya kepada anak-anak. Jarang berbohong kepada mak, jarang berbohong kepada ayah, jarang berbohong kepada suami, jarang berbohong kepada isteri, ataupun jarang kita berbohong dengan guru-guru, ataupun guru-guru berbohong dengan kita. Biasanya anak-anak yang kecil-kecil, jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Kita jarang cakap dengan isteri kita, bang jangan bohong, jangan bohong. Jarang cakap dengan isteri kita, mak jangan bohong, jangan bohong. Jangan. Tapi kalau dengan anak-anak, kau jangan bohong, kau jangan bohong. Nanti kena cubit nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya mengatakan bohong ni, kenapa kita berbohong? Kerana kita nak menutup kelemahan kita. Kerana kita berbohong, kita nak cari jalan keluar. Kenapa kita berbohong? Kita nak jaga hati orang. Kenapa kita berbohong? Kita nak hubungan kita dengan dia sentiasa dalam keadaan yang baik. Kenapa kita bohong? Kita nak jaga ego kita kerana kita tidak pernah melakukan kesalahan. Bila orang melakukan kesalahan, orang pandang rendah kepada dia. Kenapa kita berbohong? Kita berbohong disebabkan kita nak menyelamatkan keluarga kita. Kenapa kita berbohong? Kita nak menyelamatkan keturunan kita. Kenapa kita berbohong? Kita nak menyelamatkan status kita. Saudara, tetapi dalam konteks suami dan isteri ini berbohong, biasanya kita melakukan sesuatu benda, perkara yang tidak disukai oleh isteri sehingga kan kita tidak dapat bercerita dengan kebenaran 100%, tetapi memilih untuk berbohong supaya perkara yang kita lakukan itu yang tidak digemari oleh isteri itu dapat kita tangani. Sebab itu kita berbohong. Tapi saya nak mengatakan cara berbohong ini tidak menyelesaikan masalah. Hari ini tuan-tuan berbohong, besok mudah lagi nak berbohong. Lusa nak berbohong, tulat mudah lagi nak berbohong. Akhirnya tuan-tuan, kesannya kalau berbohong ini menjadi salah satu daripada kehidupan kita, salah satu daripada cara hidup kita, salah satu daripada taktik-taktik kita, apa akan jadi kepada kita? Pertama, hilang rasa hormat orang kepada kita. Nombor 2, hilang kepercayaan orang kepada kita. Nombor 3, timbul keraguan orang kepada kita. Nombor 4, orang menganggap kita ni tidak amanah dan benda-benda yang berkaitan dengan amanah tidak akan diserahkan kepada kita. Nombor 5, orang berbohong ni orang tak cerita dengan tuan-tuan, orang tak sampaikan kepada tuan-tuan, kepada puan-puan, apapun sebab tuan-tuan berbohong. Orang berbohong ni orang tak nak berkawan dengan dia. Orang berbohong ni orang tak nak bermusafir dengan dia. Orang berbohong ni orang tak nak menjadikan associate kepada dia. Orang berbohong ni orang tidak nak mengaitkan kehidupan kita dengan kehidupan dia. Teruk tuan-tuan kalau kita berbohong ni. Jadi sebab itu para penonton yang hormati sekalian, kita diminta, agama meminta kita jangan berbohong. Jangan sekali-sekali berbohong. Memang orang mana-mana pun, mak mana-mana pun, ayah mana-mana pun, orang tua mana-mana pun menasihatkan kita jangan berbohong. Untuk itu, kita kena mengajar anak-anak, mengajar diri kita sebagai suami, mengajar diri kita sebagai isteri supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan orang yang suka membuat bohong. Apa yang kita nak buat? Yang kita nak buat, kita percaya pada diri kita. Itu satu. Yang kita nak buat, kita percaya kepada isteri kita. Isteri kita baik, isteri kita amanah, isteri kita jaga kita. Takkanlah sampai hati kita nak berbohong dengan dia. Takkanlah sampai hati kita nak mengenepikan dia. Takkanlah sampai hati kita tidak bercakap benar kepada dia. Yang ketiga,
Tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak menangani sifat berbohong ni? Caranya kita nak menangani berkawan dengan orang yang jarang berbohong. Berkawan dengan orang yang terkenal dengan sifat amanah. Berkawan dengan orang yang dipercayai. Berkawan dengan orang yang diberikan satu tanda kepada dia, satu penghormatan kepada dia bahawa masyarakat mengiktiraf dia sebagai orang baik. Masyarakat mengiktiraf dia sebagai orang yang benar, yang dipanggil sebagai mempunyai sifat yang sedik, orang yang benar. Nabi, salah satu sifat Nabi ialah yang benar, sedik, amanah, tabligh, fatanah. Ini adalah sifat-sifat para Nabi, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, tidak bohong. Nabi tidak bohong, sahabat-sahabat tidak bohong, Al-Quran tidak bohong, hadis tidak bohong. Dan Nabi tidak pernah mengajar umatnya berbohong. Tetapi kenapa kita berbohong? Kita berbohong sebab mungkin keluarga kita dulu berbohong. Kita berbohong pasal keluarga kita berbohong. Kita berbohong dalam suasana kita hidup penuh dengan pembohongan. Kita berbohong kerana masyarakat lain pun berbohong. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tuan-tuan dan puan, kita lakukan ini. Yang pertama, jangan menyembunyikan kelemahan diri. Ini kelemahan diri. Berbohong kelemahan diri. Tak cakap benar kelemahan diri. Dan kita mengakui pada diri sendiri, aku ni mempunyai sifat yang sangat keji, sifat berbohong. Aku mesti londehkan sifat yang berbohong ini. Nombor dua, jangan mementingkan diri sendiri. Jangan memuji terlalu berlebihan, berpijak kepada bumi yang nyata. Kemudian tu, kikiskan prinsip suka berbuat bohong. Ada yang kata bohong sunat dan sebagainya. Berhati-hati sebelum kita berjanji. Berhati-hati sebelum kita melakukan sesuatu. Sebab kalau kita melakukan sesuatu itu di luar daripada kemampuan kita, akhirnya tak tercapai, tapi nak menutup kelemahan kita, kita akan berbohong semata-mata untuk menutup kelemahan kita. Para penonton, kepada isteri, kepada suami, kepada mereka yang sedang mengikuti 30 bisikan hati isteri, jangan berbohong. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.